This call is now being recorded. Okey, cikgu nak mulalah yang mana masuk lambat kan. Saya ingat banyak nak habiskan hari ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ingat nak tunjuk secara imbas lah tajuk yang ni bab baru. Okey, untuk pengetahuan awak, bab ni sebenarnya dah, sekejap saya tengok kenapa kehadiran ni kejap sekejap. Saya ni, okey, ada. Okey, saya tengah rekod sekejap. Okey. Okey. Okey, bab ni sebenarnya awak dah belajar tajuk terigu Okey, ni sebenarnya awak dah belajar tingkatan 3 tak silap cikgu. Okey, so dia kesinambungan lah yang awak belajar tingkatan 3 sampailah tingkatan 5 ni jumpa balik. Cuma yang saya risau basic awak lah yang tingkatan 3 tu. Kalau boleh awak tengok balik. Kalau awak rasa macam tak ingat sinus, cosinus, tangent tu apa, awak boleh tengok balik lah silibus tingkatan 3. Ini yang cikgu dah bagi video hari tu. Okey, yang minggu lepas. So ini yang saya imbas saya tunjuk sekali jalan lah macam mana apa yang dimaksudkan dengan trigonometry. Okey, untuk tajuk ni memang kena ada kalkulator, scientific tu mesti ada. Dan kena faham apa maksud sinus, cosinus dan tangent. Okey, biasanya sudut yang kita akan guna ialah antara 0 hingga 360. Okey, secara imbas lah. Saya harap awak dah tengok balik YouTube hari tu yang saya dah bagi tu, awak ingat balik lah. Okey, untuk tajuk nilai sinus, cosinus, tangent ni, kita akan guna sudut antara 0 hingga 360. Tadi cikgu dah cakap. Okey, kita ada satu bulatan. Okey, kena awak tengoklah bulatan ni dia akan jejarinya 1. Okey, awak dah belajar satah Cartesian. Okey, satah Cartesian kita ada paksi Y. Okey, yang mencancang ni, menegak ni, mencancang ialah paksi X. Okey, kita ada paksi X sebelah kanan untuk positif. Kena tahulah yang ni sebab nanti awak tak tahu nak pusing mana, arah mana Di basic awak lah, saya terangkan ada 2 lah. Satu kita ada satah. Okey, paksi X sebelah kanan ni positif, sebelah kiri ni negatif. Tolong ingat yang ni memang awak, saya rasa basic tak ada masalah pun patut ni sebenarnya. Okey, maksudnya kalau yang ini, cikgu ambil pen jap. Okey, so yang ini, okey, untuk kawasan paksi X dia positif, sebelah sini negatif. Okey, ini saya terangkan paksi dulu. Paksi Y, okey, atas positif, bawah negatif. Okey, kena ingat tu lah. Okey, yang kedua, kena tahu untuk bulatan kita mesti ada jejari. Okey, jejari ni, okey, kalau untuk bulatan kita guna ni, kita guna satu bulatan unit ni yang berjari 1 unit. Okey, maksudnya sini 1, sini pun 1. Okey, maksudnya tadi saya kata sini positif, sini negatif. That's why sini negatif 1. Okey, untuk paksi Y, tadi saya kata dia pun jejari ni maksudnya semua jejari dia sama. Dah belajar bulatan kan, mesti jejari sama. Kalau 2 lah. Tapi untuk ni kita guna 1 unit.
Okay, berpusat asalan. Asalan kat mana? Kat tengah. Okay, so untuk Pak CY, atas ni positif, okay, 1, bawah dia negatif. That's why saya sebut tadi. Awak kena faham. Okay, untuk tajuk ni, okay, kita akan bahagikan kepada 4 sukuan. Apa maksud suku? 1/4. Kalau perasan dia macam jam awak yang berbentuk bulatan. Okay, kita akan mulakan bulatan ni, bacaan dia mesti ke arah lawan jam. Arah lawan jam. Ingat tak kita belajar hari tu? Okay, kita lawan arah, bukan tengok jam tu awak ikut arah jam tu, dia lawan. Kita baca dari sini Okay, dari arrow ni. Sini kita baca, so ni sukuan pertama, 1/4 lah. Okay, sukuan pertama. Okay, sini sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Jangan salah baca sukuan. Kalau salah baca sukuan, semua salah lah. Okay, kemudian okay, yang nampak theta ni, okay, saya rasa awak dah tengok YouTube tu kan? Okay, ini dia punya theta ni lah. Apa maksud theta? Ialah sudut yang dibentuk oleh jejari bulatan unit OP. OP. Maksudnya theta ni lah yang kita akan cari nanti. Okay, ada satu lagi lah. Itu nanti awak tengok. Okay, kita baca theta ni daripada Pak CX Pak dia baca arrow ni ke sini. Okay, theta ni lah. So, kita akan cari nanti. Untuk sukan pertama, 0 hingga 90. Dah belajar sudut kan? Okay, sudut pada garis bulatan ialah 360. Tolong ingat. Kalau separuh, dia jadi 180. Kalau suku, dia ialah bersudut tegak 90. Ni semua basic. That's why dia kata basic awak form 3. Okay. So, sukan pertama, inilah sukan pertama. Sudut dia ialah 0 hingga 90 sukan pertama. Okay, sukan kedua daripada 90 ni pergi ke 180. Ni dia. Okay, sukan ketiga disambung daripada 180 ni terus pergi ke 270 dan last kali dia mesti 270 sampai 360. Dia akan jumpa balik paksi yang awak mula-mula tadi, paksi X. So ingat dia akan mengikut arah lawan jam. Arah lawan jam, anti-clockwise. Jangan salah pula. Okay, ni semua ada dalam YouTube. Cuma saya nak tunjuk sekali imbas sebab dia ada kena mengena yang ni dengan yang hari ni kita akan sambung belajar lah. Okay, awak dah tahu dah. Apa tu theta? Iaitu sudut yang menyambungkan OP tu dari paksi X. Okay, itu daripada sukuan pertama. Itu ialah theta. Okay, satu lagi awak kena tahu ialah ada satu sudut yang kita panggil rujukan sepadan, alpha. Okay, alpha nama dia. Apa beza dia? Saya tukar warna. Okay. Untuk awak perasan ni macam ni. Okay, dia sudut dia macam ni. Ni alpha. Sentiasa sudut ni alpha ni ialah rujukan sepadan. Kita rujuk dia untuk cari nilai ke sukuan ke. Okay. Dia mesti kurang dari 90 sudut ni. Inilah kita panggil rujukan sepadan. Tadi theta lain Theta yang menyambungkan garis OP tadi. Okey, kalau alfa dia ialah rujukan sepadan dan sentiasa kurang, pegang ayat ni, kurang daripada 90 darjah. Okey, kita tengok rajah yang pertama tadi. Okey, bila sukan pertama maksudnya theta akan sama dengan alfa lah. Okey, sebab apa? Sudut dia kurang dari 90. Okey, sukan pertama. Sukan kedua, alfa dia sebelah sukuan kedua lah dan macam mana cari alfa ni nanti ialah 180 sebab awak tahu garis lurus ialah 180 tolak theta, so kita akan dapat alfa. So alfa sukuan pertama dan kedua 3, 4 ni nilai dia sama. Cuma nak cari dia tu jangan salah. Kalau sukuan kedua kita tolak je. Kalau sukuan ketiga dia daripada X bacaan dia. Okay, bacaan dia daripada X macam ni. Okay, daripada X. Bukan daripada Y ke apa, tak ada, semua daripada X. Bermula semua daripada paksi X positif. Okay, kalau yang paksi sukuan pertama lah. Okay, sukuan kedua, paksi X juga tak kisahlah. Tapi yang penting dia daripada paksi X. Ni sebelah negatif lah. Okay, yang ini, sukuan ketiga pun daripada paksi X baca ke bawah. Dan arrow dia mestilah mengikut arah lawan jam. Itu yang awak nampak arrow dia macam tu ke bawah. Okay, nanti awak kata macam mana nak dapat kan. Sebenarnya dia baca daripada paksi X ni pergi ke bawah ni.
OP ni. Okay, so nak dapatkan alpha ni, awak kena ambil theta yang awak dapat tu tolak dengan 180. Kenapa tolak 180? Sebab garis lurus, sudut pada garis lurus ialah 180. Ni form 3 dah belajar. Okay, soalan keempat, nak cari alpha macam mana? Kalau diberi theta, okay, ambil 360 tolak theta. Okay, saya rasa awak dah faham ni lah. Cuma saya nak tunjukkan apa yang dimaksudkan dengan rujukan sepadan. Dan ingat ya, rujukan sepadan alpha ni sentiasa kurang daripada 90. Dia tak boleh lebih. Okay, next. Okay, untuk sukuan ni, okay, saya sebenarnya ada satu petua lah nak ingat. Sebab takkan awak nak hafal kan? Nak hafal tu boleh. Tapi daripada saya form 5, okay, tajuk ni memang saya ada belajar form 5. Okay, ini tak tahu lah ini silibus lama ke apa, tapi saya rasa dia campur dengan graf lah. Dulu graf asing. Tak silap lah. Okay, untuk ingat, macam mana ingat? Okay, awak dah tahu kan? Untuk sukuan ni, ada positif, ada negatif, ada sinus, cosinus, net tangent. Okay, macam mana kita nak ingat? Okay, ada cara dia. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay, ini awak kena tahulah. Untuk sukuan pertama, okay, sukuan pertama kalau awak perasan, okay ini Okay, sukuan pertama semua sinus, cosinus, tangent dia positif. Ni semua Okay, ni semua positif. Okay, sukuan kedua, satu je positif iaitu sinus. Yang lain negatif. Tak payahlah ingat yang negatif tu. Awak ingat yang positif je. Okay, sukuan ketiga, positif hanya tangent. So, yang lain tu negatif. Sukuan keempat, hanya cosinus sahaja positif. Okay, macam mana nak ingat ni? ada macam-macam rupa lah. Ada orang hafal. Kalau saya, okay, saya guna ni je. Sama-sama terima kasih. Baca arah ke lawan lah. Sepatutnya kita terima kasih, kita jawab sama-sama kan. Okay, saya terbalik. Okay, sama-sama terima kasih. Yang saya sebut tu semua positif. Tanda dia. Cubalah awak amalkan. Sampai sekarang saya ingat. Kadang-kadang kita dah berdepan dengan soalan, kita lupa kan. So yang ayat ni kita terbalikkan je. Biasa kita sebut terima kasih pun sama. Ini terbalik. Okay, sama-sama terima kasih. InsyaAllah boleh ingat. Awak try lah. Okay, so kita tengok terus contoh sekejap. Okay, contoh ni awak dah buat hari tu dah salin. Okay, kalau soalan jenis macam ni, tentukan sukuan. Okay, dia nak tahu sukuan je. Dan sudut rujukan. Alpha lah tadi yang kurang dari 90. Okay, so awak kena buat macam mana? Okay, inilah cara dia. Awak tengok dulu, 138 ni sukuan ke berapa? Awak dah tahu dah ada sukuan kedua. Awak tahu je sukuan kedua, dia dah memang nak jawapan sukuan kan soalan dia. Okay, so dah tahu sukuan kedua, tengok sudut sepadan dia. Okay, sudut rujukan sepadan alpha mesti kurang dari 90. Ingat ayat saya. So, kalau dia sukuan kedua, kita kena apa tadi? Kena tolak. So, dapatlah 42 ni alpha. Okay, kalau 239, okay ni tak ada sinus, cosinus lagi. Dia hanya cakap sukuan berapa kan? Biar je. Ni simple lah. Soalan takkanlah keluar macam ni kan. Simple sangat. Ni basic je. Okay, kalau 239, sukuan berapa? Dia sukuan ketiga ni sampai 270 je. So dia berada di sukuan ketiga. Okay, rujukan kalau sukuan ketiga kita kena tolak. Ambil yang besar, tolak kecil lah. Theta tolak 180. Dapatlah alpha dia. Okay, yang ketiga. 312, kalau lebih 270 dia memang sukuan keempat. So alpha maksudnya theta tolak 312. Okay, sorry bukan theta. 360 tolak theta. So jawapan dia ialah alpha ialah 48. Okay, setakat ni okey tak? Setakat ni okey tak kelas? Kan saya cakap seorang-seorang. Okey. Akhir jawab. Yang lain senyap je ni. Okey, cikgu. Okay, siapa Nasuha. Okay, so contoh kedua, ni barulah advance sikit. Sebab saya sebenarnya ni awak dah tengok dah. Cuma saya ulang sikit. Okay, sebab saya rasa tajuk ni penting. Pada saya memang penting. So biarlah lambat sikit. Tapi kita pun tinggal 2 bab lagi kan. Saya planning habiskan tajuk ni sebelum kita masuk sekolah.
Tapi masuk sekolah tu tak pasti bila. Cuma saya rasa percubaan awak anjak lah. Kalau planning hari tu percubaan bulan 9. Masuk sekolah 2 minggu trial. Tapi saya dengar macam dah lanjut lah. Bulan 11 tak silap. Tu saya memang planning nak buka, kalau boleh habiskan semua sampai bab 8 lah. Try lah, kita try Okay, untuk contoh 2, saya nak awak nampak perbezaan soalan tau. Nanti bila awak dapat soalan, awak tak tahu dia nak apa. Okay, yang ini dia dah ada sinus, cosinus, tangent. Tapi dia suruh nyatakan hubungan fungsi trigo. Okay, dengan sudut rujukan sepadan. Dia suka. Nanti ada satu yang awak akan tanya saya. Tengok Kita tengok ni dulu. Okay, ini pun awak dah salin. Okay, awak tengok. Kalau sinus 167, awak dah tahu tadi kan? Saya sebut apa? Sama-sama terima kasih. Saya kalau dapat soalan, saya terus buat ni. Tak payah fikir lagi dah. Okay. Okay, sudut 167, awak tahu dia terletak di sekuan kedua. Okay, sekarang awak tengok dia positif ke negatif? Kalau S yang depan ni dia semua beza. Yang ni sinus je. So sinus ni sekuan kedua dia je positif. So jawapan nanti bila awak buat sinus kurungan 180 tolak theta. So awak terus je buat 180 tolak 167. So jawapan awak sudut rujukan tu ialah sinus 13 darjah. Okey, cuba awak tekan kalkulator. Okey, kita testing Keluarkan kalkulator awak. Keluarkan kalkulator awak. Okey, cikgu tengok dia keluar tak kalkulator saya. Sekejap Okey, saya stop sharing kejap. Saya tunjukkan kalkulator saya sekejap. Ramai dah ni. 15. Hari ni ramai sikit nanti saya ambil attendance sekejap. Tulisan Cina ni siapa pula ni nama ni? Okay, kejap. Saya kena share window sebabnya nak tunjuk calculator tu. Entire. Okay, entire Okay. Okay, nampak Okay, sekarang tengok calculator awak keluarkan. Nampak calculator kecil saya ni? Okay. Puas cari. Itu ada 2. Okay, sekarang ni, sekejap saya nak alihkan. Saya tak bergerak ni. Sekejap Okay, tak apalah. Okay, awak tengok sini. Bila sinus jawapan, ni dia tak minta nilai Kalau nilai awak kena bagi setelah awak tekan sin 13 darjah. Okay, sebenarnya saya nak tunjukkan nilai sebenarnya sin 13 ni. Cuba awak tekan sin 13. Okay. Okay. Jawapan dia 0.22495 ni bunda lah. Nanti kita bunda. Kena bundakan 5 ni. Dia biasa 4 digit je. Okay. 4 angka berarti. So 0.2250. Okay, awak tengok Okay, cuba tengok sin 167. Saya nak tunjuk je. Dia tak suruh cari. Tak sabar nak tunjuk. Jawapan dia sama. Okay, ada pelajar tak tahulah sekolah mana tanya. Kenapa nak cari Kenapa nak cari sin 13 lagi sedangkan jawapan dia sama? Awak terfikir tak? Dia terfikir. Kenapa nak cari lagi? Sebab soalan nak apa? Soalan nak rujukan sepadan. So jawapan dia rujukan sepadan dia apa? Sin 13 darjah. Kan saya kata dia rujukan sepadan ni alfa tadi mesti kurang dari 90. Sebab soalan yang nak. Itu sebab awak kena cari. Sedangkan kalau awak tekan je press 167 sama dengan sin 13, jawapan dia sama. Bila tiba cari nilai nanti. Ni tak payah. Dia cuma suruh awak tunjuk je. Awak ada terfikir tak? Kenapa nak susah-susah cari 167 tu nak cari 13 sedangkan jawapan dia sama? Sebab soalan nak sudut rujukan sepadan. Okay, harap terjawab sebab saya yang terfikir saja. Okay, saya cari jawapan sendiri. Okay, B. Kalau 258, okay, kita tengok dulu sukuan keberapa dan dia cosinus. Tengok dulu sukuan. Okay, cosinus di kawasan yang ketiga, sukuan ketiga. Tetapi sukuan ketiga ni hanya tangent je positif. So automatic cosinus ialah
negatif. Okey, ingat sukan ketiga dia je theta yang tolak. Yang lain semua sudut tolak. Yang ni hanya dia ketiga je tolak dengan 180. Yang lain semua sudut duduk depan. So 258 tadi awak terus je tolak. Okey, negatif ni bila tekan kalkulator nanti soalan yang akan datang tak payah tekan negatif tu. Negatif tu menandakan dia duduk di mana, sukan berapa. So awak akan terus je tekan cos 78. Okey. Dan yang last sekali sama juga sudut 349 untuk tangent. Okey, tangent hanya sukan ketiga dia je positif. So dia bila duduk sukan keempat dia negatif. Cari rujukan sepadan. So 360 tolak theta tadi 349. So you dapat tangent 11 darjah. Tak payah tekan negatif. Okey, negatif menandakan kedudukan dia di sukan mana. Okey, next. Okay, ini semua yang kita dah belajar. So bila awak dah buat tadi, awak akan nampak, oh rupanya sin theta akan sama dengan koordinat y, cos theta akan sama dengan koordinat x, tangent theta akan sama dengan koordinat y per x. Okay, ini saya nak tunjuk sekejap. Okay, tengok yang ni. Okay, apa maksud dia? Okay, bila awak buat bulatan tadi, saya ada lukis tadi satu. Okey, kita tengok contoh sekejap. Kalau tengok ni pening, tengok contoh. Okey, bila awak nak cari, Rajab ikut menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. Diberi theta ni dan tentukan nilai cosinus tangent dengan sinus. Ini ada soalan ni kat depan ni. Sekejap tengok betul tak. Okey, ni dia. Okey, so dia dah bagi awak. Saya dah cakap hari tu tadi. Untuk satah dia, bacaan dia sama macam koordinat lah. Ini X, ini Y. Koordinat kan kita baca X dulu baru Y. Sekarang ni dia suruh awak tentukan nilai sin theta, cos theta dan tangent theta. Tadi kita dah tahu untuk sin theta, kita tengok koordinat Y. Kan tadi? Mana tadi? Ingat kenapa? Saya rasa awak dah tahu kan? Ni. Koordinat Y. Cos theta koordinat X. Kita guna konsep segitiga sebenarnya. Sebenarnya kita guna konsep segitiga. Maksudnya kat sini, saya buat maksudnya kat sini, itulah guna pen ni. Nak lurus pun tak dapat. Ni. Maksudnya bila awak buat sini macam ni, awak baca hari tu ingat tak paksi-paksi kan? Sini ialah X dia berapa? 0.4695. Y kat sini. Itu kedudukan dia. Ada orang tak tahu macam mana kedudukan dia. Sin theta tadi kita kata dia sama dengan koordinat Y. Teruslah ambil kat sini. Ni Y. Y. Cos theta ialah koordinat X. Ni. Kenapa? Kan saya tunjuk ada segitiga dia. Tangent theta. Dia guna Y bahagi dengan X. Koordinat Y bagi koordinat X. Terus dapat jawapan. Ini yang saya nak tunjukkan. Ingat lagi tak teorem Pythagoras? Siapa ingat teorem Pythagoras? Tingkatan 3. Ada siapa-siapa ingat? Tak ingat lagi teorem. Kalau awak ingat teorem Pythagoras, saya padam sekejap. Dia ada kena mengena dengan ni. Sebab teorem Pythagoras saya rasa tingkatan 2 awak belajar. Sekejap saya tunjuk awak Penting sangat teorem ni. Kalau awak tak tahu, susah juga teorem tu kena tahulah. Teorem ni kalau awak ingat. Ingat tak kita belajar teorem Pythagoras. Siapa ingat kita kena mengena dengan bersudut tegak ni. Untuk segitiga bersudut tegak, kita ada satu yang kita guna iaitu teorem Pythagoras. Ingat lagi tak? A, B, C. Nak cari A, mestilah B kuasa 2. Ingat lagi tak ni? C kuasa 2 square root. Ni A kita kenal dia sebagai hypotenuse. Ingat lagi?
Form 2 ya, teorem Pythagoras. Okey, macam mana nak tahu hypotenuse? Kat teorem ni, dia ada satu sisi yang paling panjang dan dia berhadapan dengan right angle. Itu ialah hypotenuse. Okey, nak cari hypotenuse, dua-dua sisi yang lain ni kena tambahkan. Kuasa 2 square root. Kalau nak cari B atau C, ambil hypotenuse, kena tolak dengan satu lagi sisi. So square root. Itulah maksudnya teorem Pythagoras. Ni pun termasuk dalam ni Tolong ingat. Okey, ada satu lagi awak dah belajar. Okey, nanti kalau awak nak nota ni saya bagi balik lah. Okey, saya padam sekejap. Okey, awak dah tahu. Satu lagi saya guna, biasanya saya ajar pelajar saya untuk sinus, cosinus, tangent ni ada satu lagi. Tak tahulah tingkatan 2 awak belajar tak. Okey, untuk ni, saya tak nak guna ni. Sekejap saya padam. Untuk sinus tangent ni semua ada dia punya formula lah. Tapi tak perlu hafal Okey, saya ingat ni je. Tadi sama-sama terima kasih kan? Okey, ini saya guna kasotoa. Okey, macam saya guna dalam English lah. Tapi senang lah. Saya tak ada susah pun. Okey, apa maksud kasotoa? Okey, dia kasut. Tahu kasut your shoes? Okey, kasut tua. So, saya ubahkan di dalam pronouns lain. Okey, pronounsnya ialah kasotoa. Kasut tua. Ini daripada tahun 95 tau cikgu saya ajar. Okey, daripada mat semua saya guna ni. Okey, tadi sama-sama terima kasih. Yang ini ialah kasotoa. Apa maksud cos? Untuk cos, okey, awak dah belajar. Okey, nak cos ialah kah ni, A ni ialah adjacent. Adjacent maksudnya bersebelahan bagi hypotenuse. Yang tadi saya guna segitiga tadi. Okey, untuk so, O ialah opposite. Cuma bahasa Inggeris lah, bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse tadi mana? Sisi paling panjang tadi. Toa. Okay, toa means O ialah opposite. Opposite ialah bertentangan bahagi dengan adjacent. So samalah dengan awak buat sekarang ni. Okay, cuba awak keluarkan segitiga ni. Okay, saya keluarkan segitiga yang ni Okay, kasotoa. Okay, saya memang guna ni. Saya rasa kalau guna awak hafal bersebelahan, bagi ni, bertentangan, siapa ke sudahlah awak tak ingat. Ingat je benda-benda yang macam tu. Okay, tengok ni saya lukis. Yang saya lukis balik yang segitiga ni Ni. Ni segitiga ni saya lukis. Okay. Segitiga ni theta kat sini Okay. So bila dia kata sinus theta, so kan tadi? Kasotoa. Ingat saya ingat ni je. Kadang-kadang saya tulis je sebab saya tahu dia bahagi kan. Okay. Saya buat macam ni. Kasut tua. Kasotoa. Macam-macam lah. Ada orang macam-macam guna. Saya ingat ni je sampai sekarang. Okay. So bila awak letak theta kat sini, saya keluarkan yang saya bulatkan ni pergi ke kanan ni nak besarkan sikit. Okay, macam mana saya tahu dia bersudut tegak? Sebab bila awak gariskan ke paksi X, dia tegak. So dia 90 degrees ni, kita akan guna teorem Pythagoras. Okay, sekarang ni theta kat sini. Nampak? Saya bawa ada transfer je. Okay. So ni tadi ialah kaso. So, opposite. Yang ini, okay, yang ni awak tahu tadi berapa? Berapa tadi ni? Tadi ni berapa? Berapa yang dekat yang ni, Y ni? Ini ialah 0.8829, betul? Okey, yang kat X ni tadi berapa? 0.46. Saya ubah ke segitiga. Sebab mat ni saya tak suka hafal. Bila awak hafal dia konsep tak faham. Okey? Okey, sekarang guna sin theta. Sin theta ialah so. So ialah opposite dengan hypotenuse. Hypotenuse ni berapa ni? Yang tak ada ni. Hypotenuse ialah satu. Macam mana saya tahu satu? Kan kita cakap tadi kita guna bulatan yang berunit dia satu. Berjari dia satu. That's why kita guna sin theta ialah 0.8829. Kan tadi saya kata so. So ialah opposite. H ialah hypotenuse. Yang ni, yang bertentangan dengan bucu bertentangan dengan sudut tegak ni ialah hypotenuse. Yang ni hypotenuse. So bahagi dengan satu. Memanglah jawapan dia ni balik. Itu sebab dia ialah sama dengan koordinat Y. Okey, tengok yang kedua. Cos. Saya nak nampak awak konsep yang saya nak konsep. Okey. Sekarang kita tengok cos.
Okey. Cos tadi saya kata kah, betul? Okey, kah. So, cos theta ialah kah. Kah ni A ni sebelah theta ni. Sebelah dia lah baut tepi ni. So, 0.4695 per hypotenuse juga. Hypotenuse memang satu. Okay, that's why lah hypotenuse tadi ialah tengok je koordinat X. Inilah. Tak payahlah purpose satu lagi kalau awak dah tahu memang dia koordinat X. Okay, next. Tangent. Okay, tangent ialah toa. Nampak kan senang? Kasotoa. Masa awak nak belik-belik cari bersebelahan lah hypotenuse apa. Dah ni form 2 punya ni. Okay. So, awak terus je. Toa ialah tangent. Okay. Toa. O ialah opposite. Okay. Bahasa Inggeris apa? At least faham. Tangent theta opposite ialah 0.8829 bahagi dengan adjacent. Adjacent ni maksudnya bersebelahan theta ialah 0.4695. Kan sama tu? Ataupun ambil je koordinat Y. Ni kan Y per X kan? Bagi je dengan X. Dapatlah jawapan. Okay, setakat ni okey tak? Saya dah gabung dengan form 3 form 2 punya basic awak. Kelas? Okey. Saya walaupun dah bagi awak YouTube, tapi saya tak puas hati lah, saya nak terang juga. Sebab saya rasa tajuk ni, daripada zaman saya form 5, dia terlalu penting sangat tajuk ni. Mesti tahu teorem Pythagoras dan mesti ingat sinus, cosinus, tangent tu yang saya sebut tadi, Kasotoa. Awak belajarlah yang ni, memang penting. Okay, next. Okay, ini yang saya rasa daripada hari tu saya nak terangkan benda ni. So saya harap dia tercapailah sedikit. Tolonglah ingat yang saya sebut-sebut kasut tua lah. Kelakar-kelakar juga. Tapi ada pelajar dia sebut lain tapi saya still guna kasut tua. Sebab saya ingat kasut tua kan? Kan senang ingat kasut tua. Okay, next B. Okay, B ni pun samalah. Okay, B pun sama. Kalau awak tengok dia duduk dekat kawasan sukuan 3. Sukuan 3 ni kalau awak baca SATA sukuan ketiga ni X dia pun negatif, Y dia pun negatif. Nampak sini dengan sini, betul? Ni. Okay, so sama je bacaan dia. So nanti bila kalau awak dah tahu tadi sinus theta ialah koordinat X, baca je. Koordinat Y, baca je koordinat Y. Cosinus tadi saya sebut apa? Dia kah kan? Dia koordinat X. Salin je. Toa mestilah Y bahagi X. Jangan salah pula. Okay, Y bahagi X. So dapat jawapan. Okay, ni semua awak dah belajar hari tu dan sepatutnya awak dah buat latihan ni lah. Ada 2 orang je hantar kat saya. Tak apa yang hantar Akil dengan Douglas kan, betul? Tolonglah hantar. Saya bagi masa sampai minggu ni lah. Okay, jangan tinggalkan lama-lama. Ada yang tanya juga hari tu, 2-3 orang tanya saya nak tekan calculator. Tu saya tunjuk hari tu. Okay, untuk yang 6.1A ni, saya rasa awak dah boleh buat. Begitu juga dengan nombor 2 ni. Okay, nombor 3 ni sama macam yang ini Nombor 3 ni, ni sama. Cari. Okay, bukan saya tak nak tunjuk. Kalau nak tunjuk ni banyak makan masa. Okay, sukuan ketiga ni, yang nombor 3 ni dia tengok sukuan keempat. Okay, kalau sinus theta tengok koordinat Y. Cosinus tengok koordinat X. Tangent Y bagi X. Okay, yang hari ni lah saya nak masuk hari ni. Terus kita tengok contoh 4 sebab yang hari ni kita nak tentukan sudut rujukan sepadan dan kita tentukan tanda dia positif ke negatif bagi sinus, cosinus, tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3, 4. Okay, ni hari ni punya baru masuk. Dah pukul 9.10 baru masuk. Saya harap boleh habislah yang saya target. Okay, kita nak tentukan nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut dan sukuan 2, 3 dan 4. Kita terus tengok contoh. Okay, awak ada buku teks boleh tengok juga. Tengok terus contoh yang diberi. Ni ialah muka surat. Kejap. Okay, contoh 4 ni muka surat 179. Okay, awak boleh tengok macam mana dia buat. Buku teks. Okay. Yang ini kita nak cari nilai. Ini yang saya kata guna calculator tadi. Okay, nak cari ni nilai.
Okay, keluarkan kalkulator awak. Saya nak alihkan kalkulator ni. Tak puas hati tak boleh beralih. Semalam boleh. Allahuakbar. Sekejap Kenapalah dia tak nak beralih ni. Okay. Sekejap. Dia sepatut boleh beralih. Tak boleh kacau saya punya nombor ni. Okay, nak bergerak dia pun payah. Okay, tengok sini. Okay, tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Mak, dia still guna ayat sudut rujukan sepadan. So, awak tak boleh terus tekan 104 tu. Okay, awak tengok sinus 104. Maksudnya dia berada di sukuan kedua. Tengok, awak punya buku dah siap tulis dah. Dia berada di sukuan kedua. Okay, sukuan kedua maksudnya bila awak tengok, dia mestilah 180 tolak dengan 104. So jawapan dia ialah 76 dan dia positif sukuan kedua sama-sama terima kasih. So dia ialah sukuan untuk kedua positif hanya untuk sinus. So tekan kalkulator, ambil tekan sinus sin. Okay, tekan sin 76. Sebenarnya tak payah buat bracket tapi kalkulator ni automatik. Okay, terus tak sama dengan. So jawapan dia panjang. Tapi awak ambil sampai yang ke digit 1, 2, 3, 4. Sampai yang ke 9702 tu. 4 digit tu. Okay, 9 yang kelima tu dah lebih daripada 5. Start dari 5, 6, 7, 8, 9 kena tambah 1 kat depan. That's why dia jadi 0.9703. Okay, ini jawapan dia. Tak percaya, cuba awak tekan sinus 104. Jawapan dia sama. Jawapan akan sama, nampak? Sama sebenarnya. Tu yang ada pelajar tanya, kenapa cikgu jawapan sama? Kita cari lagi sinus 76. Sebabnya soalan nak apa? Sudut rujukan sepadan. Okay, next kita cuba yang kedua. Cos 208.2. Okay, 208.2 ni berada di sukuan ke berapa? Okay, sukuan ketiga. Tetapi masalahnya kita tak kena tahu dia ni cos ni negatif ke positif sukuan ketiga? Negatif. So buat negatif dulu. Okay, tulis dulu negatif cos kurungan. Okay, ambil 208.2 tolak 180. Sukuan ketiga je kena tolak dengan 180. Okay, tekan cos. Okay, tekan. Tak payah tekan negatif Negatif ni menunjukkan apa? Dia berada di sukuan ketiga untuk cosinus. Negatif tu menanyakan dia berada di sukuan mana. Okay. So, 20 cos, tekan cos 28.2. Okay, berapa jawapan dia? Terpanjang. Ambil yang kelima tu kosong. So, tak payah bunda lah. 8813. Negatif salin. Cuma tak payah tekan kat kalkulator je. Sebab negatif tu menandakan dia berada di sukuan mana. Okey, setakat ni faham tak kelas? Faham? Saya nak ambil nama kejap. Bagi saya seminit. Okey, untuk hari ni ada pertambahan sikit ramai sikit hari ni. Sebab malam tadi dia beritahu Awas sangat cikgu. Saya beritahu awak supaya senang saya apa? Awak dah planning nak tidur pukul berapa? Macam mana di rumah sekarang? Okey? Rindu nak sekolah? Nak pergi sekolah? Nyap je ni, tidur ke apa? Rindu, alamak, ada chatting pula kat situ. Boleh lah. Rindu. Okey, kejap saya ambil kedatangan. Bagi saya tak dapat duit belanja. Alah, saya tak dapat duit belanja. Minta je lah mak belanja, pergi DIY. Awak tak payah keluar lah, awak tak boleh keluar kan. Okey, sekejap saya tengok kedatangan. Hari ni ramai pecah rekod sikit. Saya kecilkan sekejap. Kita tengok berapa ramai hari ni. Bolehlah ambil print screen. Ramai-ramai sedap sikit ambil print screen. Ni sikit-sikit nak ambil pun segan dah. Rindu member. Member je rindu. Okay, sekejap. Saya ambil buat window. Kadang-kadang ajar ni pun kena ada evidence. Faham kan?
Saya kena buat awak punya cikgu ajar ni dia ada rekod tau. Bukannya awak kata ajar-ajar gitu tak ada. Kena sediakan evidence, bukti yang saya dah buat kelas dengan awak. Okay, sekejap saya nak print screen sekejap. Okay, print screen tak boleh, dia kena ni. Snipping tool, senang. Tak keluar pula snipping tool ni. Sekejap Sekejap bagi saya seminit je. Yang belum isi kehadiran, boleh isi kehadiran. Okey, baru keluar. Okey, snipping tool. Okey. Masuk dekat. Okey, kejap ya. Okey, satu-satu, jap. Okey, ambil gambar semua ni. Okey, stop dulu present dia. Okey, yang ada Akil sekejap ambil 5 gambar jap. Okey, sebab sekarang ni kena buat macam ni, tak boleh tengok yang YC kehadiran tu. Kehadiran tu kalau nak ni je, kalau Google Meet, kalau saya tak buat Google Meet, saya tengok kehadiran yang awak tik tu, yang tulis nama. Tapi bila Google Meet, saya tengok ni. Saya tak tengok langsung yang tu. Okey, kejap Nasuha. Kejap ya, Nasuha. Jeff kejap Syafiq. Syafiq ada. Amir senyap je Amir. Sarah. Yang tulisan Cina ni siapa Yang nama nickname dia Cina ni. In Chinese. Kelas kita ke? Siapa tahu baca tulisan Cina? Siapa tulis nama tadi? Ada kat chatting. Kejap. Kejap Ci ada. Tak tahu nak cakap apa. Senyap je. Dalam kelas boleh cakap Ci ada masuk Okay, Ci. Farisha. Kejap Nur Nisa ada. Nurul Nazatul. Najla. Yang lain tak ada dah. Tu je Yang 5 lambda sekejap. 5 lambda pun yang sama ni. Sekejap. Ada mesej kata ada hal lah. Yang lain tengah tidur. Apa pukul 9.20 tidurnya. Douglas saya check tak tadi. Siti Sedatul. Siti Sedatul senyap je. Dah campur kelas lain senyap Okay, Adham ada. Lagi satu tadi siapa? Jeff ada. Orang yang sama je lambda Lambda 3 orang jadi. Okay, so yang ini je lah saya panggil Yang tak ada nama beritahu saya. Yang ada gambar Amir, Akil, Ci, Douglas, Syafiq, Najla, Farisha, Nisa, Nasuha, Nazatu and Sarah. Okay, lambda 3 orang, Jeff, Adham dengan Saidatul Alia. Ada yang saya tak panggil nama? Chatting rajin korang ni, nak baca kat chatting je nampaknya. Okay. So, kejap saya nak sambung lagi sikit. Ambil gambar je kerja cikgu ni. Kejap. Ni semua bukti. Bukan nak buat apa. Okay, dah simpan. Okay, next. Kejap. Tadi saya guna ni. Okay, saya sambung balik Ni tadi ni. Okay, ni. Sekejap. Salah ni. Okay. Okay, next. Okay, saya nak sambung tadi. Sekejap, tengok dia keluar tak. Okay. Okay, so tadi awak dah tahulah macam mana nak cari nilai kalau dia diberi mana tadi ni
Okay, kalau dia diberi sinus, cosinus, awak tentukan dulu dia duduk di sukuan berapa. Dia punya main dia senang je. Awak tentukan dia duduk di sukuan ke berapa dan ingat yang saya cakap tadi sama-sama terima kasih. Sinus hanya 1 dengan 2 je dia positif. Ingat yang positif je. Cosinus 1 ni semua positif lah. Sukuan pertama ni sama-sama ni. Okay. So ingat tu je. Cosinus 1 dengan 4 positif. Tangent 1 dengan 3. That's all. Itu je. Okay. Tak perlu pening. So nanti awak dah boleh buat lah latihkan diri 6.1B. Okay. Tengok yang sekejap 6.1B ni. Kita try tengok buat yang mana saya pilih kejap. Okay. Kita tengok B ni. Okay. Kita tengok B ni. Okay. Macam mana dia buat sinus 236. Okay, yang sinus 236 ni kita tahu kalau 236 ni di sukuan ke berapa? Okay, first awak kena tahu, okay, bila awak nak buat ni, first, kalau saya lah, saya lukis dulu. Okay, kenapa tak keluar ni? Oh, dah terbuka ni. Okay, okay, first awak kena tahu dia punya sukuan. Okay, kalau saya suka buat ni dulu. Sama-sama terima kasih. Okay. Sukuan ketiga kan? Okay, betul Nisa. Okay, sukuan ketiga yang positif hanya tangent. So dia mestilah bila awak buat B nanti dia akan jadi macam mana? Jadi sinus awak buat macam tu So nanti bila kerja rumah awak dah boleh buat lah. Negatif sinus. Okay, sukuan ketiga dia mesti 236 tolak dengan 180. Tekan kalkulator awak akan dapat berapa? 56 darjah. Sebab dia suruh guna sepadan juga, mesti buat macam ni. Sebab sepadan, sudut rujukan sepadan kurang dari 90. Okey, tekanlah kalkulator. Okey, 56 dapat berapa? Okey, sin 56. So dapat 0 point. Dia akan keluar macam ni nanti Okey. Negatif 0.8290. Ini dah jawapan dia. Okay, nanti next kerja rumah awak buat ni lah. Ni banyak sikit lah sebab apa dia suruh awak tekan kalkulator dah. Nilai nilai ni cari guna kalkulator. Sebelum ni awak just tentukan sukuan dan tengok dia positif negatif, betul? Okay, yang ni terus dah masuk nilai. Saya ingatkan sekali lagi, jangan tekan negatif. Negatif menandakan dia berada di mana sinus ni bila negatif. Sukuan ketiga. Okay. Okay, ni nanti dah boleh buat 6.1B. Okay, saya nak terus tengok contoh 5. Saya laju sikit yang ni sebab bila awak dah faham dari yang saya terang tadi, sebenarnya yang lain tak ada masalah dah nanti. Saya kalau boleh nak habiskan sampai contoh berapa. Saya ada setting kan. Ni pun lagi setengah jam. Okay, yang ni. Okay, kalau tengok contoh 5, muka surat 180. Okay. Contoh 5 ni dah masuk, ada satu lah yang saya akan tunjuk segitiga ni. Nanti dulu saya nak tengok. Dia kata jangan guna, tanpa guna kalkulator saintifik. Sedangkan sebelum ni awak guna. Sebab apa? Dia suruh awak guna yang awak dah belajar tingkatan 3 hari tu. Sekejap lagi saya tunjuk. Tanpa menggunakan kalkulator saintifik, tentukan nilai. Okay, inilah yang saya akan tunjuk. Nampak tak punca 3/2 ni semua? Nampak ni? Okay, sekejap. Saya tunjuk tak tempat lain. Kena pergi tempat lain sekejap. Okay, sekejap. Saya kena tunjuk yang tingkatan 3 punya ni. Nanti kan awak, saya kalau tak tunjuk boleh je. Tapi saya risau sikit kalau tak tunjuk. Okay. Ya, tapi ni kena besarkan sikit ni. Okay, sekejap. Keluarkan balik. Okay. Yang ni memang saya kena tunjuk kat awak. Kalau tak nanti awak lupa, benda ni penting lah. Okay, nampak tak? Takut tak jelas lah. Nampak tak segitiga tu? Okay, kalau tak nampak, dia ada di muka surat 180, warna pink tu kotak memori. Okay, ini sebenarnya, cuba saya kecilkan sikit. Bila besar dia blur pula Okay, sebenarnya dia ialah yang ini. Okay, untuk sinus theta, cosinus and tangent theta ni, dia ada sudut yang kita panggil sudut special tau sebenarnya. 30 darjah, 60 darjah, 45
45 darjah. Okey, apa maksud special? Okey, contohnya yang ini Untuk 30, okey 30 ni awak ingat ni je 30. Ingat ni. Diorang kata saya tengok semua cakap macam ni. Ingat yang sinus theta ni setengah dengan tangent theta 45. Tangent 45 dia 1, sinus 30 dia setengah. Ingat ni 2 je. Supaya gambar ni dia tak perlu hafal sebenarnya. Okey. Tetapi kita boleh tahulah bila awak ingat satu tu semua tahu. Okey, untuk yang segitiga yang saya lukis ni ialah untuk sin theta 30 darjah ni, untuk sin 30. Tadi saya ajar awak, ingat lagi tak? Kasotoa. Itu saya kata memang ada je ni. Kasotoa. Okey, ingat lagi satu. Kalau segitiga dia ada, ini saya kata basic ni, semua basic awak ni. Kalau segitiga right angle ni bersudut tegak, dia semuanya special. Ada benda yang special. Okay, nak guna, ini kita panggil teorem Pythagoras. Okay, teorem ni tadi, Pythagoras, nanti awak check lah buku tingkatan 3 kalau ada lagi. Jangan buang buku form 3. Okay, nak cari A hypotenuse, ini ialah hypotenuse. Tolong ingat, berapa kali dah saya ulang. Sisi yang paling panjang dekat segitiga ni ialah A dan dia berhadapan, bertentangan, opposite dengan right angle. Itu kita panggil hypotenuse. Okay, ingat. Dan nak cari A ni mesti kuasa 2, dua-dua sisi yang lain dan square root. Tetapi kalau nak cari B atau C, dia ialah ambil hypotenuse yang panjang tadi, tolak sisi yang satu lagi. Dia tolak. Okay, dia tolak. Ini kena ingat, basic ni. Mesti ingat. Okay. Jadi bila kita berbalik pada yang sudut tanpa guna kalkulator, kita ambil satu je. Kita ambil, awak ingat ni je. Sin theta, maksudnya sin 30, soh Soh maksudnya, ni sin 30, soh maksudnya, okay, ni satu tadi dia bagi, ingat ini je. Yang ni dia bagi 1, ini dia bagi 2. Ini je yang awak kena ingat. Sebab soh kan opposite, okay, opposite dengan H. Kena pasti H dulu hypotenuse. Hypotenuse ialah berhadapan dengan right angle. Ingat ni je. Bila awak ingat ni tak payah hafal lagi yang lain-lain tu. Cos, tangent. Okay. Sin 30 ialah soh. So ini memang dia bagi ni 1, 2 ni sebab 1 ni jejari dia. Sudut bulatan tu kan jejari dia kan 1 unit tadi 1. Okay. So yang ni memang dia bagilah 1. So 1/2. Cara nak hafal ni maksudnya jangan awak hafal semua tu. 1 ni je. Hafal yang sin 30 dengan tangent 45 ni. Okay, bila awak dah dapat so, bolehlah cari yang lain. Okay, boleh cari tangent 30. Toa. Tangent 30 to. Okay, tangent 30 tadi apa? Ni ialah sebelah 30 ni sini. Ini nak kena cari. Ini saya kata guna teorem. Maksudnya inilah sisi yang satu lagi. Maksudnya 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 square root. So 2 kuasa 2, 4 tolak 1, jawapan dia punca 3. So kat sini jawapan dia ialah punca 3. So tangent to 1 adjacent sebelah sini. Ini hypotenuse. Kalau sini hypotenuse, sini mestilah bersebelahan. Okay, dah dapat tangent 30. Okay, cos 30. Maksudnya awak lukis 1 darjah ni semua dapat, tak payah hafal. Cos ialah kah. Kah ialah sebelah. Punca 3/2. H hypotenuse. Okey tak? Segitiga ni awak faham tak? Tingkatan 3 tau. Faham tak kelas tingkatan 3 ni? Risau saya. Yang tingkatan 3 So kalau awak rasa macam blur-blur sangat, bukalah balik buku tingkatan 3, tengok balik Ni saya tunjuk sekali imbas lah. Okay, next kalau 45 macam mana nak ingat rajah dia? Sama juga, kalau 45 lagi senang sebab tangent theta dia 45, tangent 45 1. So dia mesti right angle lah. Kalau macam ni biasanya right angle. So kalau 1 lah sini 45. Okay, 45, tangent 45 dia ialah 1, toa betul? Tangent 45 toa. Opposite
Opposite dengan sebelah dia. Ni sebelah So tu yang dapat 1 je. 1/1 1 lah. Nampak tak? Ingatkan ni je. So kalau tangent, kalau sin 45, tak payah tengok jadual. Soh kasuh. Okay. Opposite 1. H hypotenuse. Hypotenuse tadi kita kan dah tahu nak cari yang hypotenuse. Maksudnya 1 kuasa 2 campur 1 kuasa 2 square root. So jawapan dia berapa? 2 square root. So 1 per punca 2. Sama tak dalam jadual ni? Nampak sama. Tak payah hafal. Cos kah. Kah maksudnya sebelah dia 1. Hypotenuse dia 2. 2. Punca 2. Tu sama ni. Nampak? Ambil yang hijau ni yang saya tanda ni je. Ingat dia. Okey, kalau 60 macam mana cikgu? Kalau 60. Okey, 60 awak guna yang 30 tadi. Okey, awak perasan tak? Segitiga, jumlah sudut dalam segitiga ialah berapa? 180. Ini tingkatan 2. Okey, jangan lupa yang tingkatan 1. Awak punya SPM ni, soalan yang akan masuk daripada form 1 sampai form 5 tau. Macam awak ingat soalan SPM awak ni semua form 5 dengan form 4 je. 1 sampai 5 dia akan tanya. So memang kena kuat basic awak. Okey, sekarang 60 kat mana? Bila dah ada 30, dah ada 90, balance ini berapa? Ni dah 60. Dah boleh buat lah kalau dia tanya. Itu sebab tak payah ingat 60 ni. Ingat yang 30 ni satu ni. Sin 30 ingat dengan tangent 45. So kalau kaso toa, soh. Okay, padam. Tengok serabut. Okay, ni tak payah sebab dah cari kan. Okay. Kalau cos 60 macam mana? Samalah. Kaso toa. Tu sebab saya guna kaso toa tu. Tak tahulah, saya suka. Kalau awak ada cara lain buatlah Okay, so kalau nak cari sin 60 ialah soh. So, opposite. Okay, opposite punca 3. H ialah hypotenuse. Okay, 2. Inilah jawapan dia. Nampak? Sama kan? Okay, kalau cos, samalah. Cos ialah kah. Kah tu adjacent yang A ni sebelah dia. So, sebelah dia 1. Hypotenuse tetap dia. Hypotenuse tak ada berubah pun. So, 1/2. Kan sama tu? Dan juga tangent 60. Tangent ialah toa. Opposite. Opposite dia punca 3. Opposite dia lah. Per dengan adjacent sebelah dia. Punca 3/1. So jawapan dia punca 3. Okey, inilah yang memang saya kena terang kat awak. So kalau nak nota ni nanti saya akan bagilah. Jangan risau. Cuma saya nak ingat balik yang form 3. Awak form 3 belajar tak ni? Saya ingat nak buat quiz. Tak sempat lah. Kelas form 3 ingat tak ni tajuk ni? Risau saya cakap seorang-seorang. Kau awak tengah makan. Gamma, lambda? Faham tidak si Amir? Tu Okay, so inilah nanti saya akan bagilah nota ni ya. Jangan awak pening kepala pula kan. Tingkatan 3 ni belajar Okay, sekejap saya nak tunjuk terus. Saya nak pergi terus. Next, saya laju sikit lah sebab saya nak awak nampak dia sebenarnya dah tak susah dah ni. Nanti masuk graf je nanti ada ni sikit. Okay, saya nak terus pergi ke. Okay, awak dah pandai ni kan. Okay, yang ni awak dah terror, dah boleh guna. Okay, bila awak dah tahu segitiga semua tu tadi, dah bolehlah guna kalkulator saintifik tanpa guna kalkulator. Tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Okey, cos 150 tadi. Okey, dia akan guna yang ni punca 3 yang tadi tu. Segitiga tadi. Dia tak guna nombor perpuluhan lagi dah. Itu yang dia kata tanpa guna kalkulator. Kalau awak bagi jawapan kat saya, ada perpuluhan macam 0.8256. Saya tahu awak guna kalkulator lah. Sebab soalan dia kata tanpa. Okey, tadi cos. Kalau tengok buku teks 180. 150 cos dia, 150 ni sukuan kedua. So untuk kedua dia negatif lah.
Buat macam tadi juga, tolakkan. Dah dapat je sudut rujukan sepadan dia cos 30. Awak tengok segitiga kita buat tadi. Cos 30 ialah punca 3/2 kah. Letak negatif. Itu saja. Jangan kecil-kecilkan lagi. Kalau awak kecilkan lagi sampai decimal, dia tahu awak ni guna kalkulator. Tak payah. Then next 225, tangent 225. 225 ni tengok dulu. 225 ni sukuan ketiga. Ketiga ni sama-sama terima kasih. Saya suka ingat tu sebab bila kita buat tu, ingatlah sikit kan. Sama-sama terima kasih. So, sukuan kat sini dia positif. Nampak? Positif. Bila positif, tulis je positif. Tolakkan 225, tolak 180. So, jawapan tangent 45 tadi dekat segitiga kita buat tadi, dia ialah berapa? 1. Ingat tak tadi? Ni 45. Kan? 1. Okay, toa. 1/1 jadi 1. Okay, sin 300. Sin 300 ni sukuan keempat. So, negatif lah. Okay, sudut rujukan dia 60. Tengok dekat tadi yang saya lukis segitiga sin 60, dia ialah punca 3/2 dan letak negatif. Negatif kita follow daripada atas. Negatif menandakan sin ni berada di sukuan keempat. Okay, sampai sini okey tak? Sebab kita dah sampai 6.1 C. Ini yang saya nak pastikan dia dah sampai 6.1 C. Setakat ni okey tak kelas? Sempat tak saya nak masuk satu lagi? Saya rasa tak. Yang satu lagi biar dululah. Pening kepala awak ni. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Dah 9.40. 9.38. Okay, sampai 6.1 C maksudnya kerja rumah awak tadi ialah 6.1 B dan juga 6.1 C. Okay, saya ingat ni nanti. Saya ingat saya nak masuk ni terus tapi ni contoh 6. Sebenarnya boleh kot Boleh tak saya masuk contoh 6 sekejap? Boleh tak kelas? Hello? Boleh. Okay, good. Kita try masuk contoh 6 lah. Last lah sebelum kita masuk latihkan diri ni. 6.1D kita pergi minggu depan. So, untuk contoh 6. Okay, dia ada di muka surat 181. Kita nak tentukan apa ni? Sudut. Apabila nilai sinus, cosinus, tangent sudut tersebut diberi. Nampak? Kenal pasti sukuan. Berdasarkan tanda positif atau negatif, tentukan sudut rujukan dan kita hitung sudut theta. Sekarang dah terbalik. Kita cari theta. Tadi kita cari nilai dia beri theta. Theta tu sudut Sekarang ni dia bagi awak, suruh awak cari theta tu berapa. Okay, dia terbalik lah sebenarnya. Okay, macam mana nak buat tengok contoh 6? Senang je ni. Jangan risau. Senang. Okay, kalau saya kata senang, dia senang lah. Okay, sorry. Sekejap saya tunjuk yang ni. Tengok contoh 6 ni. Okay, diberi sin theta. Okay, ni terbalik Tadi kita baca sudut sin 40, sin 120 kan. Ini tak. Dia suruh awak cari theta berapa sekarang. Ni, hitung sin theta. Guna kalkulator je. Okay, diberi sin theta 0.6157. Okay, dan ini dia punya range. Hitung sudut theta. Okay, macam mana nak buat? Kita tengok contoh. Okay, kalau dia kata positif, maksudnya sin ni kalau positif berada di sukuan pertama dan kedua je. Nak lukis rajah pun boleh, tak nak lukis pun tak apa. Okay, sekarang ni macam mana nak cari? Okay, keluarkan kalkulator awak balik. Okay, saya stop ni dulu sebab saya kena stop ni sebab saya tak share. Kena share screen. Baru boleh keluar kalkulator tadi. So, saya kena tunjuk balik lah kalkulator tadi. Okay. Okay, nampak tak? Dia kalkulator ni. Kalau tak ada kan awak tak nampak nak tekan macam mana. Okay ni, sin theta 0.6157 maksudnya inverse. Kena tekan shift. Okay, ada kalkulator tak kat awak? Tekan shift, tekan sinus. Nampak negatif 1 tu? Okay, itu maksudnya opposite dengan sinus tadi. Tekan nombor tu. 0.6157. Ni dia dah set kurungan, buatlah sama dengan. Okay. Kalau yang ini jawapan dia bagi 38 darjah. Atau nak tekan darjah kat mana? Tekan bawah square root tu. Yang ada macam koma-koma tu. Nampak ni? Tekan tu. Okay, nampak tak saya gerak arrow tu?
Tekan tu dia akan, kalau tekan balik, dia pergi asal balik. Ini dalam perpuluhan. Kalau sudut, tekan kat situ. Sebelah tolak tu. Dia ada kosong, darjah. Dia sebenarnya, sebelah darjah tu minit lah. So jawapan dia 38 darjah. Okey, maksudnya 38 ni sukuan pertama. So sukuan kedua kena buat apa? Untuk sinus dia positif 1 dengan 2. So 1 dah dapat, 2 jadi 180 tolak dengan 38. Tu yang sudut rujukan kena cari dulu. Okey, sudut rujukan tadi sama dengan theta. Theta yang awak dapat 38. So sukuan pertama dah settle, sukuan kedua kena tolak dengan 38. So dapatlah 142. 2 dengan jawapan ada 2 lah 38 dengan 142. Okay, next. Okay, kalau dia kata cos theta negatif pula. Kalau negatif, untuk cos dia berada di mana? Ingat lagi, negatif berada di sukuan keberapa? Cos. Sama-sama terima kasih. Tu yang saya kata kadang-kadang kita kena buat juga ni. Sebab nanti awak lupa dah dekat mana dia berada. Kalau negatif, dia berada di 2 dengan 3 untuk cos. Okey, dia bagi sudut ni, cari dulu sudut dia tadi. Saya ajar tekan shift. Okey, tekan shift, tekan cos. 0 point. Negatif jangan tekan lagi. Itu menandakan dia berada di mana. So jawapan dia ialah 65 darjah ataupun you nak dalam degrees. So dia 65 darjah je. Minit tak payahlah. Tak kosong kan. So 65 darjah ni baru sudut rujukan sepadan dia 65. Tetapi untuk cos dia berada di, yang kalau negatif dia berada di 2 dengan 3. So 2 tadi 180 tolak 65 sukuan kedua. Kemudian sukuan ketiga 180 yang 65 tadi kan. Kita tambah dengan 65. Kenapa tambah? Sebab tadi kan kita kata kalau sukuan ketiga ni, kan kita cakap sukuan ketiga tadi, theta kan. Theta tolak dengan 180. Betul. Okay, sekarang ni kita nak cari theta. Kita ambil yang 65 tadi. Yang ni kan dia berada daripada CS ni. Okay, ambil 65 nampak ni. Yang saya buat merah ni. Dia 65 kat sini. So kita tambah dengan 180. Sukuan ketiga ni kita kena tambah. Takkan nak tolak lagi kurang. Sukuan ketiga ni kita kena tambah. Sebab apa? Sebab tadi kan kita kata kalau sukuan ketiga ni, kalau theta, kita kena ambil theta yang diberi tu. Contoh 245, kita tolak dengan 180. Cuba tolak. Dapat tak jawapan dia 65? Samalah. Okey, so jawapan untuk theta ialah yang pertama, kalau cos tadi, cari cos yang sukuan kedua tadi. Sukuan kedua, yang kita dapat 65 ni bukan jawapan dia hanya sudut rujukan sepadan je. Kita rujuk dia. So sebab apa? Dia cos untuk negatif dia berada di 2 dengan 3 je. So 180 tolak 65, okay, dia jawapan yang pertama. Yang kedua, atau dia berada di sukuan ketiga, jangan tolak lagi. Dia kena tambah dengan 180 sebab dekat sini. Okay, saya padam. Sebab apa? 65 tu kat mana sekarang ni sudut rujukan tu, sepadan? Dia dekat sini. Saya nak awak nampak dia berada di mana. Kat sini 65. Ni. Ni 65. Tu sebablah dia kena tambah dengan 180. Jangan tolak lagi kurang. Okay. Next, C. C ialah tangent. Okay. Tekan shift, tekan tangent. Bukan kosong. 1.482 sama dengan 56 darjah. Ini baru sudut rujukan. Kenapa kena tulis dua jawapan? Sebab dia berada cos tadi berada di sukuan berapa kalau negatif? Ni saya kata kena ingat ni. Cos tadi berada di mana untuk kalau dia negatif? Sama-sama terima kasih. Sama-sama terima kasih. Kalau cos negatif berada di sukuan 2, 3. That's why ada sukuan 2 dan sukuan 3. Mesti tu jawapan lah sebab dia negatif. Kalau positif, kita cari yang keempat dengan yang pertama. Yang pertama ni semua
Boleh faham? Siapa tanya ni? Nazatul Okey. Kemudian C tadi sambung balik. Okey, sudut rujukan yang awak dapat C tadi, dia ialah 45. Kita baru dapat sudut rujukan sepadan bukan jawapan tau 56 ni. Kita nak rujuk dia. So tangent kalau negatif, sama-sama terima kasih. Okey. So kalau negatif untuk tangent dia berada di sukuan 2 dan sukuan 4. Okey, 2 dengan 4. Kalau 2, 56 kena tolak dululah. 180 tolak 56. Okey, suruhan keempat 360 tolak 56. Maksudnya yang ni ialah 304 jawapan dia. Dan satu lagi jawapan dia ialah 124. Okey, dia punya sudut sepadan tadi kat sini lah. Ni sudut sepadan. Okey, kalau yang ni tadi sudut sepadan di sini. Ni untuk sukuan keempat macam ni. Dia daripada X dia kira. Tu yang dapat 360 tolak 50. Ni alpha ni. Ni alpha. Okey, ni alpha. Itu sebablah 180 tolak 56. Ni 56 ni 56 lah. Alpha ni. Alpha ni sudut rujukan ni. Dia memang daripada X dia mula. Kalau dekat sukuan ketiga tadi, dia daripada sini. Okey, sekarang sukuan keempat dia daripada X. Ni ialah alpha dia 56. So that's why 360 tu maksudnya semua bulatan 360 sudut dia. Tolaklah dengan 56. So dapatlah sudut yang keempat dengan sudut yang kedua. Sebab tangent negatif dekat sukuan kedua dengan sukuan keempat. Okey, faham tak setakat ni? Okey, saya dah habis dah sebenarnya. Sampai tajuk. Hari ni banyak sikit lah sampai contoh 6 dah saya. Okey, nanti saya beritahu nak salin yang mana. Dan latihan memang kena buat nota dulu baru buat latihan lah. Satu lagi saya ingatkan pelajar yang mana belum hantar. Hari tu yang latihan hari tu yang saya bagi YouTube tu hantar hanyalah Douglas dengan Akil kalau saya salah tip beritahu saya cek balik. Takat ni yang saya nampak saya tip Douglas dengan Akil. Yang lain tak hantar maksudnya ibarat kalau buat YouTube, saya bagi offline, 2 orang ni je hadir kelas saya. So itu yang ada masalah hari tu bila saya bagi markah kehadiran tu. Bukan awak form 5 lah, form 1 ni budak-budak lagi kan. Dia tak masuk saya tak bagi markah lah. Tapi dia petikai kan ada seorang tu lah. Tapi saya lawan lah sebab apa saya ada evidence, bukti. Tapi tatan 5 tak adalah petikai, okay. Maksudnya yang saya salah grade je lah itu. Saya pergi grade form 1 pula. Pening pada saya. Okay. Cuma yang saya risau tu je lah. Bila kita tak tahu kan kes kita Malaysia ni macam mana. Meningkat tak meningkat. Yelah mungkin awak yang sekolah dulu dan mungkin awak akan dapat vaksin juga kan. Harap-haraplah saya dah settle dah. Awak pula tingkatan 5 ni. Harap-harap awak pun dapat lah. Sekejap. Jadi cuma saya harap sangat awak memang kena study sendiri banyak ni. Saya kesian juga kat awak. Ramai cikgu kesian kat awak. Sebab apa? Dah tempat itu pun dah banyak kita bukan tertinggal. Pun masa tu dah start COVID kan. Campur dengan form 5 tahun ni. So saya harap nanti graf pun dia punya markah tak kalau boleh biarlah markah tahun 2020 tu sama awak dapat grade macam tu. Mungkin dia kurangkan lagi sikit lah sebab nasib awak tak belajar dengan cikgu kan. Cuma cikgu buat Google Meet ni tu pun saya tak tahu buat apa belakang tabir ni. Betul? Okay. So saya harap mana yang markah dah elok dah A minus dah cantik dah sebenarnya tu. B pun boleh awak usahakan lebih lagi lah. Jangan stop. Bila tengok markah dah A dah lega. Tak lega lagi tu. Sebab saya bagi awak buka buku tu semua. Bukan buat sendiri. Maksudnya memang awak buat sendiri. Tapi sebenarnya bila buka buku markah 100%. Okay. So saya harap yang gagal tu boleh buat sesuatu. Bukan bermaksud gagal tu awak tak SPM awak gagal awak boleh buat lagi. Kena latih kena lebih latih 2B tu. Latih 2B ni maksudnya saya bagi buku teks tak cukup saja. Awak kena buat latihan lebih lagi. Rajin buka YouTube cikgu lain. Saya pun tengok YouTube cikgu lain tau nak ajar awak ni.
Saya nak pilih yang mana saya rasa paling bagus dan saya faham dan saya ajar kat awak. Okay, so jangan putus asa lah ya. Kalau awak rajin, tambah usaha dari awak dan usaha cikgu pun tolong awak. Jangan risau, cikgu akan tolong. Cuma yelah, tunggu bersemuka nanti. Dan saya target memang nak habis sampai bab 8 kalau boleh sebelum bersemuka. Kalau awak tak sekolah lagi lah. Kalau awak sekolah bulan 9, sempat ada lagi 2 bab tak habis tu. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Tinggal 5 minit, mungkin awak nak makan ke kan? 10.30 ada kelas kan? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Semua dah lapar So saya ingat saya stop. Nanti saya akan sambung, saya akan ajar, saya akan beritahu nota mana. Latih to be ni, latihan ni 2 lah 6.1 C dengan 1. B dengan C. D ni belum lah. D ni kira saya dah ajar D kan? Kejap D ni kira saya dah ajar lah 3 latihan awak ni. B, C, D. Saya kata contoh 6 kan? So dia dah boleh buat lah. Nanti saya beritahu mana nak buat. Okay, saya rasa sampai sini je. Nanti quizy pun tak sempat buat. Quiz saya bagi kendian lah. Okay, untuk suka-suka tengok awak faham tak? Kalau nak buat sekarang kan takut line kan. Awak pun masuk lambat kan nak buat 5 minit lebih kan. So saya bagi quizy kendian lah dekat grup awak. Okay, ada apa-apa nak tanya tak sebelum saya akhirkan hari ni? Dah senyap dah semua? Okay, tiada. Okay, jumpa lagi nanti. Apa-apa saya info kat grup. Terima kasih sebab join kelas saya. Dah boleh makan dulu sebelum mulakan kelas yang lain Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jangan lupa kehadiran Okay, thank you. Okay, bye. Cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.